rekod. Lupa nak rekod tadi. Okey. Dah ke? Dah. Sekejap. Okey. Dah. Belum. Okay, invertebrata tanpa kaki dan juga berkaki. Tanpa kaki badan ada segmen, satu lagi badan bersegmen. Untuk yang berkaki 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, tugas awak lepas habis kelas nanti, cikgu nak awak namakan, cari contoh sekurang-kurangnya ada 2. Badan tanpa segmen, kan? Untuk nota ringkas kamulah. Okey, badan tanpa segmen, kat bawah ni kamu tulis. Alamak. Okey, kamu tulis kat bawah ni contoh. Tulis contoh. Contoh 1 apa dia? 2 apa dia? Sama kat semuanya. Okey. Boleh ya? Baik, seterusnya kita pergi pada okey, yang ni tadi lipan, invertebrata tanpa kaki. Okey. Balik pada ini pula, awak salin yang ini. Vertebrata, bahagian dia ni lah. Vertebrata adalah haiwan yang bertulang belakang. 2 contoh. Letak 2 contoh sahaja. Sotong adalah haiwan vertebrata ataupun haiwan invertebrata? Sotong haiwan bertulang belakang ataupun tidak bertulang belakang? Siapa tahu? Lipan dengan lintang. Tak, dia bertanya sotong. Invertebrata kot. Sotong, invertebrata ataupun bukan? Sotong adalah haiwan yang Tidak ada tulang belakang. Invertebrata. tidak invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Sebab tulang yang ada dekat tengah dia tu bukan untuk sokongan. Sebab dia bergerak bukan guna tulang kat tengah tu. Dia bergerak menggunakan apa? Tentacle dia berenang. Okey, dah siap salin yang ini? Belum. Tulang tengah tu dia actually bukanlah tulang yang keras macam kita, dia soft bone macam cartilage rawan. Gitu. Bukan, yang tempat keluar ink tu dekat dia punya kepala, dia bahagian dalam. Kalau makan soto pada badan dia ada satu macam straw. Yang tu. Bahasa kita panggil dia tulang. Tapi actually dia tu adalah macam sejenis rawan sebab dia lembut, dia cartilage.
Okey, cikgu boleh cikgu teruskan? Boleh. Seterusnya, haiwan kita bahagikan, ada haiwan yang berdarah sejuk dan juga ada haiwan yang berdarah panas. Istilah berdarah sejuk dan juga istilah berdarah panas dalam sains kita panggil satu adalah poikiloterma. Poikiloterma adalah haiwan yang berdarah sejuk. Okey, poikiloterma adalah haiwan yang berdarah sejuk. Berdarah sejuk. Ia boleh, ia ada mempunyai suhu badan yang akan berubah-ubah mengikut suhu persekitarannya. Kalau suhu sejuk dia punya, kalau suhu luar adalah sejuk, jadi badan apa yang haiwan tu akan buat, dia akan naikkan sedikit suhu badan dia. Okey, macam tu. Kalau suhu badan dekat luar tu adalah panas, suhu tinggi, haiwan tersebut dia akan turunkan sedikit suhu badannya. Tetapi manusia, kita boleh tak kontrol kita punya suhu badan? Tak. Kita tak boleh kontrol suhu badan kita. Tuhan cipta kita macam terlebih sikit suhu badan pun kita dah boleh demam, betul? Kan? Kita punya badan kita memang dia punya suhu normal ataupun kita kata malar. Okay, jadi yang kedua, untuk kita kenali haiwan ini, kita kena tahu istilah poikiloterma dengan istilah satu lagi adalah homoioterma. Homoioterma adalah haiwan yang berdarah panas. Okay, macam mana cikgu share cara untuk cikgu ingat homoioterma dengan poikiloterma. Okay, ini poikiloterma. Okey, yang ni sejuk, poikiloterma sejuk, homoioterma adalah panas. Okey, cikgu ambil yang depan ni. HOT, dia jadi hot. Hot, panas. So berlawanan dengan dia, satu lagi mestilah sejuk. Okey, homoioterma hot, panas, poikiloterma berlawanan dengan dia, sejuk. Haiwan darah panas, darah dia tak panas kan? Tak, dia tak panas. Okay. So dari segi bahasanya, homoioterma adalah haiwan yang suhu badannya malar. Malar ni dia tak berubah dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Ini haiwan yang mempunyai homoioterma, dia tak boleh tukar suhu badan dia sesuka hati. Tapi bila masa awak tingkatan 1 awak belajar kan? Bab berapa yang kita boleh adaptasi macam kalau homeostasis. Belajar tak form 1? Dia kata bab 3 kan? Bab 3, yes. Itu kawalan suhu badan. Okey, ikan. Kita pergi pada ikan. Okey, yang sebabnya tadi kita ada yang ni tadi. Okey, vertebrata ada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Jadi kita nak lihat untuk ikan. Ular adalah vertebrata. Okey, ikan. Cantik ikan ni. Okey, ikan adalah poikiloterma, iaitu haiwan yang berdarah sejuk. Okey, badan diliputi sisik keras dan juga berlendir.
Itu ciri bagi ikan. Okey, ikan mempunyai sirip dan juga ekor. Bernafas melalui insang dan juga ia bertelur. Melakukan persenyawaan luar. Itu ikan. Okey, apakah persenyawaan luar? Okey, maksudnya kalau yang awak belajar pembiakan masa tingkatan 1, okey, manusia dia menjalani persenyawaan dalam di mana sel gamet untuk betina dan sel gamet untuk jantan dia bersenyawa di dalam badan. Itu adalah persenyawaan dalam. Manakala kalau persenyawaan luar, gamet betina dengan gamet jantan dia bersenyawa di luar badan. Macam ikan dia bersenyawa di luar. Okey, macam mana nak tahu haiwan tu berdarah sejuk ke berdarah panas? Okey, nanti cikgu bagi tahu. Ada satu table awak boleh tengok. Sebab tu kita bahagikan haiwan ni kepada 5 jenis tadi. So setiap jenis macam ikan poikiloterma berdarah sejuk. Okey, reptilia, amfibia, manusia, burung semua tu ada dia punya ciri-ciri berdarah sejuk ataupun berdarah panas. Okey, ikan paus adalah apa dia? Ikan paus adalah, sekejap lagi kita tengok. Okey, ini adalah kategori ikan. Ni. Semua ni kategori ikan. Okay, seterusnya yang kedua adalah amfibia. Amfibia dia sangat sinonim dengan biasa kalau kita kata katak. Okay, amfibia adalah poikiloterma. Ingat tadi ikan poikiloterma, amfibia pun poikiloterma. Berdarah sejuk. Amfibia boleh hidup di darat dan juga di air. Badan diliputi kulit yang lembap. Itu adalah ciri amfibia. Okey, anak amfibia bernafas melalui insang. Anak katak iaitu berudu, dia bernafas menggunakan insang, tetapi katak dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap. Sebab tu dia kata badan diliputi oleh kulit yang lembap. Amfibia menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercangkerang. Okay, lendir tu fungsinya untuk pertahanan kepada telur dia. Dan dia juga melakukan persenyawaan luar sama seperti ikan. Bezanya amfibia dengan ikan, anak ikan semua bernafas melalui insang, begitu juga ikan yang dewasa. Tetapi kalau amfibia anak bernafas melalui insang, amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap. Dia punya ciri dah berbeza bila dia dah dewasa. Sebabnya contoh katak, masa dia kecil, waktu kecil, waktu kecil dia adalah berudu. Tapi bila besar dia menjadi katak. Ini adalah contoh amfibia. Ada banyak jenis. This is berudu. Okey, reptilia. Seterusnya kategori haiwan yang ketiga adalah reptilia. Ia adalah poikiloterma. Okey, sekarang yang cikgu kata ikan, amfibia, reptilia. Itu adalah poikiloterma ataupun homoeoterma. Ikan, reptilia, amfibia. Ketiga-tiga tu adalah haiwan yang berdarah sejuk, poikiloterma. Jadi macam menjawab soalan awak tadi, kita nak kategorikan haiwan tu, kita tengok haiwan tu reptilia ke, amfibia ke ataupun ikan. Kalau mereka dalam kategori ketiga-tiga ni, yes, ia berdarah sejuk iaitu poikiloterma. Reptilia pula menghasilkan telur yang bercangkerang. Contoh telur cicak. Telur cicak, siapa pernah tengok? Ia kecil sahaja tetapi ia bercangkerang. Reptilia bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras. So, ular adalah reptilia atau amfibia? Reptilia.
Reptilia. Saya pernah tengok taik cicak je cikgu. Nanti Google macam mana rupa telur cicak. Okey, ular. Ular tadi bercicik. Bersisik dan berkulit keras. Dan ia melakukan persenyawaan dalam seperti juga mamalia nanti. Mamalia pun melakukan persenyawaan dalam di mana gamit betina dan gamit jantan bersenyawa di dalam badan. Itu maksud melakukan persenyawaan dalam. Okay. Ini adalah contoh-contoh contoh-contoh reptilia yang ada. Beberapa contoh sahaja. Okey, seterusnya burung. Okay. Ayam. Ayam kategori apa? Jawab soalan cikgu. Ayam kategori apa? Ayam. Ayam. Hari ni ayam goreng, esok ayam KFC, lusa ayam McD. Yes, ayam kategori burung. Bukan mamalia. Terlambat burung ayam mamalia. Ayam bertelur, mamalia beranak. Okey, burung. Yes, homoeotherma iaitu berdarah hot, panas. Okey, badan diliputi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan. Sebab suhu badan dia tak boleh berubah, nanti burung tu demam. Dia bernafas melalui peparu. Okey. Burung mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Sebab tak semua burung boleh terbang. Ayam sejenis burung tapi ayam tak boleh terbang. Dia bolehlah macam naik sikit tapi kita tak kategorikan dia sebagai terbang sebab ayam tu dia berat. Dia punya ketumpatan dia adalah tinggi. Okey, mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Ini dia. Kaki dia sepasang. Satu. Okey, kaki dia sepasang. Satu dan dua. Okey. Dia punya kaki mempunyai sisik. Lepas tu dia ada kuku yang panjang. Siapa simpan kuku panjang? Itu adalah sejenis burung. Suka simpan kuku panjang. Tak. Baik. Tak elok kuku panjang, kotor. Nak makan pun susah, tak cebok pun susah. Buaya darat sejenis mamalia. Kemudian dan burung melakukan persenyawaan dalam. Menghasilkan telur yang bercangkerang. Yes, telur ayam, telur ada cangkerang kan? Buaya manusia banyak cikgu. Awak jangan jadi buaya pula kan? Saya tak pergi lah. Tak laptop cikgu hang. Ini contoh-contoh burung. Ayam, itik. Ini burung apa ni? Ini burung hantu. Okey, burung enggang pun kategori burung. Tapi kita tahu burung enggang merupakan haiwan yang dilindungi di Malaysia. Kita jangan tangkap dia. Burung enggang. Ataupun bahasa Inggeris hornbill. Okay, burung ini merupakan burung rasmi negeri Sarawak. Okay, burung-burung di Malaysia. Okay, ini info awak lah. Okay, Malaysia menjadi habitat bagi 742 spesies burung. Sekurang-kurangnya terdapat 522 spesies ialah spesies tempatan. Dan yang lainnya adalah spesies yang bermigrasi
dan dan 52 spesies tempatan dengan ciri bermigrasi. Burung puyuh ya, burung. Okey, yang seterusnya terakhir adalah mamalia. Terakhir untuk haiwan tak habis lagi kelas kita. Okey. Haiwan, yes, berdarah panas, Homoeotherma. Badan diliputi bulu dan juga rambut. Bernafas melalui paru, melakukan persenyawaan dalam, melahirkan dan menyusukan anak. Inilah yang membezakan antara mamalia dan juga ciri kategori vertebrata yang lain. Satu-satunya binatang yang melahirkan dan menyusukan anak adalah mamalia. Okey, sini kita kata badan diliputi bulu dan juga rambut. Apa perbezaan bulu dan rambut? Cikgu bagi satu ciri perbezaan dia. Bulu, dia tak akan panjang melampau-lampau. Tapi rambut dia akan panjang. Rambut di kepala, bulu di badan. Okey? Awak ada nampak ke bulu kaki awak, bulu roma awak semua panjang macam rambut? Tak. Tak ada. Okey, rambut di kepala, bulu di seluruh badan. Dia tak akan panjang macam rambut kita. Okey, itu untuk mamalia. Kucing mamalia ke? Ya, sebab dia beranak dan juga menyusukan anak. Okey, ini adalah contoh mamalia. Ini adalah apakah ini? Tulis dekat chat tu, itu apa? Ini apa? Paus. Paus adalah, ya, bagus. Paus adalah sejenis mamalia, bukan ikan. Cikgu, dia ada sisik. Tapi sebab paus beranak. Ya, bagus. Paus beranak. That's why kita katakan dia kategori mamalia. Cikgu, kenapa kelawar bukan reptilia? Sebab kelawar beranak. Yang lain of course lah kita tahu ia adalah mamalia. Ya, korang pernah tengok gajah bertelur? Pernah tengok tak gajah bertelur? Batman dia bertelur. Gajah beranak. Gajah adalah mamalia. Beranak dan menyusukan anak. Ni kelawak. Kelawak bukan reptilia, ia mamalia. Walaupun sekali imbas kita kata macam reptilia kan. Tapi ia adalah mamalia sebab dia beranak dan juga menyusukan anak. Batman bertelur. Gajah tak bertelur. Gajah beranak. Okey, habis untuk haiwan. Sebelum kita pergi pada pengelasan haiwan, cikgu nak bagi awak satu soalan. Kuis. Tolong jawab terus. Sekejap, cikgu bagi link dia. Kamu jawab terus Sekejap, mana nak? Okey, soalan kuis. Latihan lah, bukan kuis pun. Yang tu. Jawab sekarang. Cikgu dah letak dekat ruangan chat. Tu boleh jawab sekarang. Ya, link tu. Klik je link tu. Cuba jawab. Tulis nama. Okey, yang ini kita boleh bincang. Kalau masalah latihan, awak boleh buka ruang awak punya mic kalau nak bercakap bincang soalan, bukan bercakap ni
Okey, klik kelas. So jawablah soalan-soalan tersebut. Awak jawab soalan mana sekarang? Siapa dah jawab soalan nombor 4? Yang Coral tu. Orang utan kategori apa? Pernyataan berikut adalah benar tentang buaya. Kecuali pilih dua haiwan yang melakukan persenyawaan luar. Cikgu, saya tak diguna link tu. Apa dia? Saya tak diguna link. Tak boleh guna link? Tak apa. Nanti cikgu letak soalan ni dekat Telegram. Lepas ni boleh jawab. Sekejap, cikgu buka kat sini lah, cikgu share. Cek. Nampak tak cikgu share soalan kuis ni? Nampak? Okay, taklah nama. Okay. Cikgu ambillah dua palladium contoh. Okay, next. Ni boleh. Ni soalan dia. Apa jawapan dia? Kita jawab sinilah. Cikgu tak nak bagi tahu jawapan awak. Awak jawab ramai-ramai. Kami jawab yang awak punya lah. Invertebrata yang mana? Haiwan yang mana invertebrata? Siapa yang tak boleh buka link tu tadi? Meh jawab dengan cikgu. Siapa? Ilyas yang tadi tak boleh buka link Ke siapa tadi? Yes. Ilyas jawab dengan cikgu Meh. Apa pernyataan yang benar tentang invertebrata? Awak rasa invertebrata? So dia tidak mempunyai tulang belakang. Okey, dua haiwan invertebrata tak berkaki tapi badan bersegmen. Yang tak berkaki. Ada kaki tak? The siput baby. Ada kaki tak? Tak. Tak ada. Cacing pita ada kaki tak? Ada. Cacing pita tak ada kaki, badan dia bersegmen tak? Yes, so kita klik dia. Okay, cacing tanah? Yes. Siput nak tik ke tak nak? Awak tengok soalan dia, 2 poin je. So kalau 2 poin, biasa kita akan klik
Kita klik 2. So ini dah cukup. Ini dia badan dia tak bersegmen siput babi. Okey, invertebrata dengan lebih 3 pasang kaki. Kiralah dia punya pasang kaki tu. Yang mana? Umar-umar ya tak? Ilyas, umar-umar ya tak? Mana Ilyas hilang dah? Ilyas, oh Ilyas. Ilyas kelas mana? Oh takkanlah cikgu yang jawab, cikgu dah pandai dah. Tak apa, kita belajar. Salah tak ada masalah. Cuba. Invertebrata dengan lebih 3 pasang kaki. Yang lain bila awak dah jawab, awak dapat markah, awak ingat markah awak tu screenshot. Nanti cikgu nak minta awak awak tulis dekat grup Telegram nanti. Boleh kebetulan. Ha? Apa dia tak dengar? Lagi. Umar dia ke tak? Cepat dah klik ni. Cikgu, Ya. harimau tu buat persenyawaan dalam kan? Yes. Tapi saya salah tak cikgu? Salah. Oh ya ke? Cikgu. Ya. Apa dia? Saya salah. Haiwan persenyawaan dalam. Kau ada nampak ke tiba-tiba telur haiwan dengan telur harimau tu berjalan-jalan kat luar? Tak ada kan? Okey. Ada? Semua dah siap ya? Dah cikgu. Dah. Semua dah siap? Alah Ilyas ni. Tak habis lagi awak jawab ni. Mana lagi soalan? Ilyas dah keluar dah. Mana Ilyas ni? Dah siap. Dah siap. Okey, kita teruskan lah. Okey, cikgu sebab pukul 10 cikgu ada meeting. Kita pergi pada tumbuhan pula. Mana PowerPoint cikgu tadi? Okey, pengelasan tumbuhan. Nampak tak ini? Nampak ya? Nampak. Okey. Nampak. Okey, kita pergi pada pengelasan tumbuhan. Jadi haiwan, kita pergi pada tumbuhan pula. Okey, tumbuhan dikelaskan kepada tidak berbunga dan juga tumbuhan yang berbunga. Ini secara keseluruhannya tumbuhan yang tumbuhan dibagi kepada tidak berbunga dan juga yang berbunga. Okey, kita tengok yang tak berbunga dahulu. Yang tak berbunga dibahagi ada 3, lumut. Ini contoh lumut. Paku pakis, ini dan juga conifer. Okey, untuk yang berbunga kita ada monocotyledon, contoh dia pokok jagung, dan dicotyledon, pokok rambutan. Jadi kita tengok secara dalam sekejap lagi apa maksud monocotyledon, apa maksud dicotyledon. Yang tak berbunga ni macam mana dia punya ciri. Okey. Macam untuk haiwan tadi, cikgu bagi awak berkenalan dengan berdarah sejuk dengan berdarah panas untuk bezakan ciri kedua ciri 5 jenis haiwan tadi. Kalau yang ini pula untuk tumbuhan, kita ada tumbuhan tanpa vaskular dan satu lagi tumbuhan bervaskular. Okey, tumbuhan tanpa vaskular adalah tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Contohnya ni, lumut. Lumut dia ringkas dan dia kecil, dia tak kompleks sangat dan tanpa sistem vaskular. Tetapi sistem vaskular ni apa? Okey. Yang ni, kalau tumbuhan vaskular mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan juga daun yang nyata. Apa beza dengan tumbuhan yang belakang ni tadi? Yang ni, tumbuhan tanpa vaskular. Okay, tumbuhan tanpa vaskular dia tidak mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Berbanding dengan tumbuhan vaskular, yes.
Ini pokok yang besar ni awak nampak, ia adalah tumbuhan vaskular. Tumbuhan vaskular dia punya kelebihan dia mempunyai yang ni sistem pengangkutan air yang akan mengangkut makanan daripada akar ke seluruh bahagian dalam tumbuhan. Okey, cikgu lukis ya. Katakan kat sini ada air. Okey, ni ada air dia punya makanan semua. Fungsi akar dia akan serap. Dia akan serap air ni. Okey, dibawa air ni naik ke atas melalui batang tumbuhan dan dia akan salurkan kepada dahan-dahan, daun-daun. Itu maksudnya tumbuhan bervaskular. Dia ada sistem untuk pengangkutan air. Berbanding dengan yang tumbuhan tanpa vaskular, dia tak ada benda ni Dia tak ada benda ni. Tumbuhan dia sangat simple, tak ada batang, tak ada akar. Yang ini adalah tumbuhan vaskular, ada akar, batang dan daun yang nyata. Okey. Jadi kita tengok dulu untuk tidak berbunga ni, cikgu akan terangkan kepada kamu lumut tu macam mana, paku pakis tu macam mana, konifer tu macam mana. Okey, tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan konifer. Ingat dia ada 3 cabang, lumut, paku pakis, konifer. Okey, lumut. Okey, tumbuhan yang tidak berbunga, yang pertama adalah lumut. Ia membiak dengan menghasilkan spora. Apa itu spora? Okey, ini lumut. Ini adalah lumut. Ini dia punya batang untuk ke atas ni. Ini namanya adalah sporangium. Okey, dalam sporangium ada spora. Okey, dalam sporangium ada spora. Dalam spora dalam sporangium dia mungkin ratusan, dia mungkin ribuan. Bila sporangium tu jatuh, dia akan menjadi pokok yang baru. Okay, ia bukan vaskular. Dia tak ada sistem mengangkut air dalam makanan daripada akar pergi ke seluruh bahagian pokok. Tak ada. Dia bukan vaskular. Ia tumbuhan yang sangat ringkas. Okey, macam ni. Yang ni ni. Ni semua ni sporangium ni. Ni sporangium. Ini sporangium. Okey, sporangium. Dalam sporangium ni kalau kita buka, mana tadi? Sekejap. Mana tadi? Okey. Ini dalam sporangium kalau dia pecah, dia akan menghasilkan spora. Spora ni lah bila dia jatuh, dia akan menghasilkan pokok yang baru. Okey. Ini adalah contoh kita panggil moss forest, pokok hutan lumut yang ada di Cameron Highland. Cameron Highland kan sejuk kan? Dia sejuk, dia ada orang ke tak ni? Putus, hello? Ada orang tak? Hello? Ada. Cikgu nak cikgu cakap seorang-seorang tadi. Hello? Hello? Ya, dengar Hello? tak? Plan. Awak ni. Sorry, Okey. cikgu. Bukan sebab kadang-kadang cikgu pernah tahu dia lain putus dah cikgu bercakap seorang-seorang sampai habis. Okey, so ini adalah pokok lumut yang ada dalam satu hutan dia dekat Cameron Highland. Okey. Alahai. Seterusnya cikgu paparan awak hutan lumut sekarang kan? Betul? Betul. Okey. Okey, seterusnya yang ni pula. Jenis-jenis lumut, ini untuk pengetahuan lah. Ada lumut hati, ada lumut tanduk, ada lumut daun. Okey, saya
Kemudian, kenapa? Nak tanya apa? Okey, kemudian pokok tumbuhan yang tidak berbunga. Yang kedua adalah paku pakis. Tengok, ini semua dah gambar dekat belakang tu adalah gambar paku pakis. Membiak dengan menghasilkan spora. Ya, sama tak dengan lumut tadi? Dia sama. Lumut, paku pakis, dia membiak dengan menghasilkan spora. Tetapi yang ini tak sama. Paku pakis dia adalah tumbuhan bervaskular. Dia ada akar, dia ada batang dan dia ada daun yang nyata. Lumut tadi dia tak mempunyai daun yang nyata, dia kecil-kecil je, tak nampakkan bentuk daun. Ni paku pakis yang biasa kita nampak dekat tepi-tepi jalan kan, kalau pergi highway apa semua nampak benda ni. Okay, ini juga paku pakis, pelbagai jenis. Ini yang cikgu masukkan mempunyai batang, mempunyai akar, batang dan juga daun yang nyata. Ini adalah ciri-ciri untuk tumbuhan yang ada vaskular. Maksudnya akar pokok pakis ni dia akan serap air untuk dia salurkan kepada daun dan juga bahagian pokok yang lain. Tapi untuk paku pakis dia ringkas sahaja. Ini pun sama, paku pakis. Laparlah pula kan. Ini paku pakis, masak pucuk paku, masak belacan. Okey, ini spora yang cikgu kata tadi, paku pakis dia membiak menghasilkan spora. Ini kedudukan spora pada daun paku pakis. Dia dekat bawah daun tu. Spora dia macam ni. Dia kecil-kecil bulat-bulat gini, tetapi apabila dia pecah, dia akan jatuhkan dia punya spora. Yang bulat ni sporangium, sporangium, dalam sporangium ada spora. Bulat ni nama dia sporangium. Ini adalah sporangium. Dalam sporangium ni ini adalah spora. Jadi bila dia pecah, spora inilah dia akan jatuh dan dia akan menjadi anak pokok yang baharu. Ni. Pop dia pecah, spora tu akan rilis keluar. Macam tu. Okey, dan ketiga untuk tidak berbunga iaitu conifer. Yang kategori yang ketiga membiak dengan menghasilkan kon. Kon tu yang ni. Ini adalah kon tu. Dia juga tumbuhan vaskular. Ini contoh pokok-pokok kon. Ni dia punya kon dia untuk dia membiak. Kat dalam tu ada dia punya benih dia. Ini contoh-contoh kon. Okey. Dia membiak menghasilkan kon, pokok conifer. So kita pergi pada tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji. Dia macam ni. Tumbuhan yang berbunga ni dia ada bunga yang mana bunga tu nanti akan menjadi buah. Dalam buah tu ada biji. Biji tu nantilah yang akan menjadi anak pokok yang baru. Setiap biji benih pula mempunyai kotiledon iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Ini cikgu terangkan dengan lebih jelas. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Kalau ada dua kotiledon kita panggil dikotiledon. Yang tentang kotiledon ni, tengok kat sini. Ini contoh tumbuhan yang berbunga. Ini cerita tentang kotiledon. Ini adalah pokok apa ni? Siapa kenal? Ini pokok apa? Pokok apa? Ni buah dia.
Tomato. Tomato. Ini adalah pokok tomato. Yang ini adalah dia punya bunga. Bunga dia. Okey. So, saya kata tumbuhan yang berbunga, contoh adalah pokok tomato ni, ia adalah tumbuhan yang mempunyai bunga. Okey, bunga tu nanti dia akan menjadi ni. Apa ni? Dia akan menjadi buah. Yang ini, ni. Ini daripada bunga. Okay, daripada bunga ni, dia akan membiak. Okay, dia akan berkembang, dia akan hilang bunga tu, dia akan menghasilkan satu buah. Buah kecil, buah besar, besar sikit, warna hijau, dah masak dia akan jadi yang ni. Ni tomato, buah warna merah. Tapi cikgu nak awak tengok pada biji. Ini biji tomato Okay, ini semua biji tomato. Okay, dalam biji tomato, dia punya dalam setiap biji tu dia ada dia punya cotyledon ni. Biji ni kita besarkan dia macam ni. Dalam ni. Dia ada 2 cotyledon. Cotyledon tu adalah tempat untuk simpan makanan untuk pokok tu bercambah. Dia punya food storage dia dekat sini. Inilah sumber ni. Ini pokok yang anak pokok yang baru, dia akan dapatkan nutrien daripada cotyledon. Okay, macam ni dia ada 2 cotyledon. 2. Sebab tu pokok tomato dia dijadikan dicotyledon sebab dia ada 2 cotyledon. 1, 2. D maksudnya 2. Faham? Boleh faham? Faham. Okey. Berlainan dengan jagung. Pokok jagung, ini pokok jagung, ini biji jagung, ini biji jagung yang telah dibesarkan. Ini dia punya bentuk dia. Dia ada 1 cotyledon sahaja. Sebab itu dia namanya monocotyledon. Mono 1, D 2. Pokok jagung adalah monocotyledon. 1 cotyledon sebab cotyledon tu fungsi dia sama, memberikan makanan kepada anak pokok yang baru sebab tu ia hendak mula-mula bercambah untuk mengeluarkan daun yang pertama. Okay, maksudnya kalau biji benih tu dah keluar daun yang pertama, maksudnya dia boleh survive lah kan. Kalau benih yang jenis kosong kat dalam, kita tanam dia tak berbuah, dia tak berdaun, tak keluarkan daun yang pertama, maksudnya cotyledon tu, biji benih tu biji benih kosong. Dalam tu tak ada makanan untuk anak pokok tu makan untuk hasilkan daun yang pertama. Itu maksud dia. Mono 1, D 2. Okay, ini perbezaan dia. Ini adalah mana yang satu dicotyledon, atas ke bawah? Dicotyledon, atas ke bawah? Atas. Dicotyledon atas, monocotyledon di bawah. Ini perbezaan dia. Okey, monocotyledon dari segi perbezaan dari segi bilangan cotyledon. Kalau pokok monocotyledon ada 1 cotyledon, tapi kalau dicotyledon ada 2 cotyledon. Fungsi akar dia, jenis akar dia, kalau monocotyledon akar serabut, kalau dicotyledon berakar tunjang. Daun untuk monocotyledon, daun berurat selari. Untuk dicotyledon, daun berurat jejala. Untuk batang, monocotyledon batangnya berbatang lembut, tetapi dicotyledon batang yang berkayu. Contoh monocotyledon, pokok padi dan pokok jagung. Dicotyledon, pokok tomato dan pokok durian. Okey, soalan cikgu. Pokok padi, pokok jagung, pokok tomato, pokok durian. Adakah ia tumbuhan yang berbunga? Ya, ia tumbuhan berbunga. Kan tadi cikgu tunjuk tumbuhan berbunga, monocotyledon dan dicotyledon. Kadang-kadang kita confuse. Okey, yang ini daripada segi urat daun. Ini pokok jagung. Urat daun dia adalah selari. Kalau dicotyledon, urat dia jejala macam ni. Okey. Berakar serabut bagi monocotyledon, bagi dicotyledon berakar tunjang. Dia ada akar utama. Yang ni tak ada. Dia semua macam rambut tu, tak ada yang utama.
Okey, dari segi kotiledon boleh faham ya? Boleh tak? Pokok jagung, Boleh. pokok paku, alhamdulillah. Jagung paku pula dah. Pokok padi. Pokok padi monokotiledon. Okey, ini sedap ni. Ini kalau dapat ni ya Robi. Pokok durian, pokok tomato. Contoh ya, pokok yang mempunyai dikotiledon, 2 kotiledon. Okey. Ada masalah lagi tak? Okey, cikgu rasa cikgu stop dekat sini sebabnya cikgu ada mesyuarat online pukul 10. Okey. Yang ni nanti kunci ekonomi kalau cikgu tak sempat ajar dalam Telegram, cikgu akan bawa ke kelas minggu depan. Boleh? Okey. Right. Boleh, okey. Boleh je. Boleh. Okey. Boleh cikgu. Ya. Okey, so cikgu stop dulu kat sini. Kehadiran dah tulis? Dah. Dah tulis. Nanti cikgu bagi soalan kuis untuk tumbuhan. Awak jawab nanti. Cikgu bagi dalam Telegram soalan kuis. Dan juga latihan pun cikgu tak sempat bagi sekarang. Latihan bertulis dalam buku kamu nanti. Cikgu letak dalam Telegram juga. Okey. So itu saja. Soalan nanti tanya dalam Telegram Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih juga sebab bangun pagi. Tahniah bangun pagi walaupun ada yang tak mandi lagi. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Salam cikgu. Salam. Cikgu. Keluar ML.